Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Halim bin Muhammad dan rakan-rakan saya iaitu Muhammad Khalis Zahin bin Khairuddin dan juga Ahmad Fakhrul Amin bin Ahmad Masuri pada hari ini akan membentangkan satu isu iaitu kemahiran berfikir aras tinggi dalam pentaksiran pendidikan Islam. Sebelum kami meneruskan pembentangan pada hari ini, kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan penghargaan kepada pensyarah kami iaitu Tuan Ustaz Ismail bin Jaafar atas tunjuk ajar dan ilmu pengetahuan yang dikongsikan kepada kami sepanjang semester 2 program Diploma Pasca Siswazah Pendidikan Islam. Dalam menempuh era globalisasi, murid-murid seharusnya mempersiapkan diri mereka dengan pelbagai kemahiran. Antara kemahiran yang semestinya para murid ini untuk kuasai pada era zaman sekarang ini adalah kemahiran berfikir. Kemahiran berfikir ini dilihat mampu meningkatkan lagi potensi individu murid bagi mencetuskan pemikiran kreatif dan inovatif. Maka, KPM menekankan kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT dalam pembelajaran serta pentaksiran semua subjek termasuklah pendidikan Islam. Guru memainkan peranan yang penting dalam merealisasikan murid yang berupaya menggunakan kemahiran berfikir dalam pembelajaran mereka. Jadi persoalannya, adakah guru pendidikan Islam ini bersedia untuk menempuh dan juga merealisasikan dan mengaplikasikan KEBAT dalam pentaksiran pendidikan Islam? Jadi pembentangan pada kali ini akan membicarakan tentang apa itu KEBAT, apa itu pentaksiran dan juga isu-isu berkaitan dengan KEBAT di dalam pentaksiran pendidikan Islam. Mari sama-sama kita berkenalan dengan apa itu kemahiran berfikir aras tinggi iaitu KEBAT. Menurut Newman 1992, KEBAT itu didefinisikan sebagai penggunaan minda untuk mentafsir, menganalisis atau memanipulasi maklumat untuk menyelesaikan masalah yang tidak mampu dijawab melalui aplikasi rutin ilmu sedia ada. Menurut ataupun mengikut Buletin Transformasi Pendidikan Malaysia 2015 yang terkini, mendefinisikan kemahiran berfikir aras tinggi itu adalah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, kemahiran dan nilai dalam menakul juga refleksi bagi menyelesaikan sebarang isu permasalahan, membuat pertimbangan, berfikir secara inovatif di samping mampu mencipta sesuatu yang baharu. Jadi fokus KEBAT ini tertumpu kepada beberapa perkara. Yang pertamanya adalah mengaplikasi, iaitu berkebolehan menggunakan pengetahuan untuk menghasilkan sesuatu yang baharu seperti menjalankan eksperimen dan membuat binaan. Contohnya di dalam pendidikan Islam, mengaplikasi ini adalah contohnya apabila kita menggunakan ilmu pengetahuan itu dalam situasi yang sebenar. Sebagai contoh, kita belajar berkenaan dengan jual beli. Maka kita mengaplikasikan jual beli itu dalam situasi yang sebenar mengikut cara yang betul yang mereka belajar di dalam bilik, iaitu di dalam PDP, di dalam kelas. Yang kedua adalah menganalisis, iaitu mencarakinkan atau menstruktur maklumat ke dalam bahagian yang lebih kecil. Menentukan bagaimana bahagian struktur keseluruhan atau matlamat berkaitan antara satu sama lain. Dan yang ketiga, menilai, iaitu membuat pertimbangan berdasarkan kriteria dan standard melalui pemeriksa
melalui memeriksa dan mengkritik. Dan yang keempat, mencipta, iaitu menyatukan elemen untuk membentuk sesuatu, menyusun, menjana, merancang atau menghasilkan semula elemen ke dalam corak atau struktur yang baharu. Mari kita lihat sesama hierarki aras pemikiran. Jadi di sana dapat kita lihat taksonomi Bloom yang lama dan taksonomi Bloom Anderson yang guna pakai masa kini. Kita lihat aras rendah ke aras yang lebih tinggi. Aras rendah ikut taksonomi semakan, kemahiran berfikir aras rendah, mengingat dan memahami serta mengaplikasi, manakala kemahiran berfikir aras tinggi bermula daripada menganalisis, kemudian menilai, dan yang paling tinggi adalah mencipta. Mari kita sama-sama pergi beralih kepada konsep pentaksiran. Kita perlu faham apa yang dimaksudkan dengan pentaksiran. Jadi pentaksiran itu secara umumnya adalah proses mendapatkan maklumat dengan menggunakan pelbagai kaedah dan pendekatan, sama ada formatif, sumatif, formal ataupun informal, dalaman dan luaran, bagi mendapatkan bukti yang boleh dipertimbangkan dan seterusnya membuat penghakiman tentang sesuatu produk pendidikan. Menurut Lembaga Peperiksaan Malaysia tahun 2000, mendefinisikan pentaksiran itu merupakan satu proses pembelajaran yang merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seseorang pelajar bagi sesuatu tujuan. Inilah yang dimaksudkan pentaksiran dalam konteks pendidikan. Jadi kita lihat ciri-ciri item kebat dalam pentaksiran. Jadi di sana ada 5 ciri item kemahiran berfikir aras tinggi dalam pentaksiran. Ia dinamakan ataupun boleh disebut dan diiktiraf sebagai item kemahiran berfikir aras tinggi jika lengkap dengan ciri-ciri yang 5 ini. Mari kita berkenalan dahulu dengan ciri yang pertama, iaitu stimulus. Apa itu stimulus? Iaitu menggunakan stimulus secara ekstensif. Iaitu contohnya petikan, gambar rajah untuk menjana kemahiran inference, iaitu rujukan, dan penaklukan kritis. Ciri yang kedua pula adalah item tidak berulang, iaitu item pelbagai, berbeza, melangkaui bahan buku teks untuk mewujudkan suasana yang baharu. Jadi item ataupun soalan kebat ini tidak boleh kita bertanya soalan yang sama yang berada dalam buku teks. Soalannya itu mestilah berbeza dan pelbagai, yang mana mengambil situasi yang sebenar di luar buku teks. Jadi ciri yang ketiga pula adalah situasi sebenar, iaitu mencabar murid untuk menyelesaikan masalah dalam situasi kehidupan sebenar, iaitu menggunakan pembelajaran serta kefahaman mereka yang mereka faham di dalam kelas dalam pendidikan Islam. Jadi mereka belajar pendidikan Islam sesuatu tajuk di dalam buku teks. Kemudian soalan diberikan itu soalan yang mengikut situasi mereka sebenar yang berlaku dalam kehidupan seharian. Jadi kita beralih pula kepada ciri yang keempat, iaitu konteks bukan lazim. Iaitu konteks yang merujuk kepada situasi yang baharu yang tidak lazim kepada murid. Soalan yang diberikan itu bukanlah soalan yang murid selalu jawab, murid dapat agak,
Sehingga kan murid itu menjawab apa yang mereka hafalkan di dalam buku teks. Dan tidak berkembang kalau diberikan soalan yang sama dan selalu dijawab. Ciri item kebat yang kelima adalah pelbagai tahap pemikiran, iaitu mentaksir pelbagai aras pemikiran dalam domen kognitif untuk memberi impak yang lebih besar. Jadi, persoalan dia, adakah guru pendidikan Islam ini berjaya untuk menerapkan kebat di dalam pentaksiran dan berjaya mencapai objektif untuk melahirkan individu ataupun murid yang mampu menggunakan kemahiran berfikir aras tinggi yang dicita-citakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi rakan saya selepas ini akan membincangkan isu-isu berkenaan dengan kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan guru-guru pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Dr. Ismail bin Jaafar. Nama saya Ahmad Fakr Amin bin Ahmad Masuri. InsyaAllah akan berkongsi tentang isu pentaksiran kebat dalam pendidikan Islam. Di sini ada 4 isu. Yang pertama, ketidaksediaan guru. Yang kedua, kesusahan dalam pembinaan item kebat. Yang ketiga, peruntukan masa pengajaran dan pembelajaran PNP. Yang keempat, pengulangan item kebat. Okey, kita pergi kepada isu yang pertama, iaitu ketidaksediaan guru. Ketidaksediaan guru dalam melaksanakan pentaksiran akan menyebabkan pelbagai masalah timbul yang berkaitan dengan kesahan, kebolehpercayaan, praktikaliti, pentadbiran, pemantauan dan penyerahan. Apabila guru tidak bersedia, maka akan timbullah isu-isu seperti yang disebutkan. Yang kedua, ketidaksediaan guru juga berkait rapat dengan keyakinan guru terhadap pelaksanaan kebat. Sebahagian guru masih lagi meragui keberkesanan pentaksiran dalam mengukur keupayaan murid. Kan? Contohnya, sebahagian guru masih lagi dengan cara yang lama, iaitu pembelajaran berpusatkan kepada guru. Dan guru kurang memberi pendedahan ataupun peluang kepada pelajar untuk meneroka sesuatu subjek tersebut. Okey, seterusnya, kajian daripada Lembaga Peperiksaan Malaysia menyatakan bahawa guru-guru tidak mempunyai pengetahuan berkenaan pentaksiran yang dijalankan secara atas talian. Hal ini kerana guru-guru telah terbiasa menggunakan instrumen pentaksiran tradisional yang hanya melibatkan kertas dan pen. Guru sudah biasalah dengan peperiksaan sistem lama, iaitu yang melibatkan kertas dan pen sahaja, melalui bentuk penulisan, pentaksiran melalui bentuk penulisan, berbanding pentaksiran zaman sekarang yang secara yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh. Okey, seterusnya, guru juga beranggapan bahawa pentaksiran tradisional adalah kaedah yang terbaik dalam menilai kekuatan dan kebolehan murid. Setengah guru hanya merasakan bahawa yang terbaik untuk menilai pelajar adalah dari segi peperiksaan sahaja. Kan? Bagi mereka baru nampak murid ni, tahap untuk mengukur nilai murid ni, bagi mereka hanya dalam bidang peperiksaan sahaja. Okey, seterusnya adalah isu yang kedua, iaitu kesusahan dalam pembinaan item kebat. Kesukaran dalam pemilihan instrumen dan pembinaan item kebat yang sesuai dengan kesediaan dan kebolehan murid menyebabkan item tersebut tidak dapat menilai kekuatan dan kebolehan murid secara holistik. Kan, sesetengah instrumen kebat atau item kebat itu tidak selari dengan kebolehan pelajar. Jadi tidak mampu menilai pelajar secara holistik, secara menyeluruh. Seterusnya adalah
Kesusahan dalam pembinaan item KBAT juga berkaitan dengan kompetensi dan pengetahuan guru terhadap kaedah pembinaan item pentaksiran KBAT. Kan, setengah guru tidak mampu lah ataupun kurang dalam menyediakan item KBAT yang berkesan kepada pelajar. Kemahiran guru terhadap pembinaan item KBAT adalah pada tahap minimum yang menyukarkan untuk menilai murid dengan sebaiknya. Setengah guru ada yang tiada langsung pengetahuan dalam pembinaan item KBAT, setengahnya pada tahap minimum sahaja. Kebanyakannya pada tahap minimum sahaja. Kan, kebanyakan guru tidak didedahkan kepada cara membina item KBAT khusus melalui kursus, seminar dan sebagainya. Seterusnya, item yang dibina hanya memberi fokus kepada aras pemahaman dan pengetahuan sahaja. Kan, seperti teori taksonomi sepatutnya ada beberapa aras lah. Kan, aras mengingat, aras memahami, aras mengaplikasi, menganalisis, menilai dan mencipta. Sepatutnya item KBAT tu di aras yang tinggi lah. Kemahiran berfikir aras tinggi. Pada tahap mencipta dan menilai, guru perlu lebih lah mendedahkan pelajar terhadap kemahiran mencipta dan menilai. Okey, isu yang seterusnya adalah peruntukan masa pengajaran dan pembelajaran. Dalam melaksanakan pentaksiran, guru hendaklah diperuntukkan masa yang mencukupi untuk proses PNP. Kajian yang dijalankan oleh Muhammad Az-Zahar mendapati bahawa tempoh masa pengajaran yang terlalu pendek sehingga guru tidak sempat untuk melaksanakan aktiviti pentaksiran. Kan, contohnya sekolah agama banyak subjek. Jadinya masa yang sepatutnya dikurangkan. Kan, masa yang sepatutnya dikurangkan, tidak memenuhi masa yang ditetapkan oleh KPM. Seterusnya, terdapat juga masa PDP digunakan untuk aktiviti luar bilik darjah dan kurikulum sehingga guru terpaksa bertungkus lumus untuk menghabiskan silibus disebabkan masa PDP yang terhad. Kan, setengah guru terlibat juga dengan kursus-kursus, seminar-seminar, mesyuarat. Pada waktu belajar masa itulah nak mesyuarat contohnya, dan aktiviti kurikulum, sambutan Ma'al Hijrah waktu cuti dan sebagainya. Jadinya masa menjadi semakin terhad dengan silibus yang banyak yang perlu dihabiskan. Jadi disebabkan itu, untuk aktiviti mendedahkan pelajar dengan soalan-soalan KBAT ataupun menyiapkan pelajar dengan persediaan pelajar untuk KBAT ini berkuranglah. Okey. Terdapat juga guru yang mempunyai masa PDP yang terlalu padat dalam seminggu sehingga kesukaran dalam melaksanakan pentaksiran dari segi persediaan dan lain-lain. Kesemua perkara ini menjejaskan kualiti PDP serta pentaksiran. Jadinya kekangan masa itu, ketidakcukupan masa dalam PDP juga mempengaruhi, menjadi isu dalam KBAT ni. Melaksanakan KBAT, kemahiran berfikir aras tinggi bagi pelajar. Okey, isu yang terakhir adalah pengulangan item KBAT. Walaupun penggunaan KBAT digunakan dan diaplikasi dalam pentaksiran, tetapi item yang digunakan berulang-ulang menyebabkan murid sudah terbiasa dengan item ataupun soalan tersebut. Pengulangan item KBAT ini adalah disebabkan kekurangan sumber rujukan diperolehi. Selain kemampuan untuk membina item KBAT berada pada tahap yang minimum dalam kalangan guru pendidikan Islam. Sebagai contoh, item yang dibina adalah sama pada setiap tahun dari segi strukturnya dan arahan item tersebut. Jadinya setengah pelajar hanya menghafal soalan, dan itulah jawapannya. Tidak betul-betul menguji kemampuan pelajar, kesediaan pelajar dalam soalan item KBAT yang sebenar. Item KBAT untuk menguji tahap
kemampuan pelajar dari segi analisis, aplikasi, kemahiran mencipta dan kemahiran menilai contohnya. Tapi disebabkan soalan yang berulang, pelajar hanya menghafal, bukan mencipta idea yang baru atau tidak menghasilkan perkara yang baru. Inilah antara isu-isu yang berkaitan kebat dalam pentaksiran pendidikan Islam. Okey, setakat itu saja daripada poin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cara mendegani dan menyelesaikan isu. Okey, yang pertama ialah guru mestilah memainkan peranan penting dalam memastikan kemahiran berfikir aras tinggi, iaitu kebat, dapat dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran dengan mempelbagaikan strategi. Okay. Yang kedua ialah guru itu haruslah mahir dalam menggunakan pelbagai kaedah dan strategi pengajaran dan pembelajaran yang betul semasa menjalankan PNP di dalam kelas. Pembelajaran yang pelbagai ini tentu akan mewujudkan suasana pembelajaran yang lebih kondusif dan pelajar akan lebih menarik terhadap gaya pembelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut, dan akan menarik daya tarikan pelajar itu supaya pelajar itu akan lebih minat untuk mempelajari sesuatu subjek tersebut. Baik, seterusnya ialah guru perlu mengubah teknik pengajaran secara chalk dan talk kepada kaedah yang lebih menjurus pelajar untuk berfikir. Yang di mana pengajaran guru secara chalk and talk perlu dikurangkan bagi meningkatkan profesional pengajaran guru tersebut. Okey, baik. Seterusnya ialah guru juga mesti merancang soalan, tugasan dan aktiviti yang menuntut pelajar dan berfikir secara berterusan. Ini serta menilai pemikiran mereka dan pemikiran individu lain. Baik, seterusnya mari kita lihat pula ialah peranan guru dalam menerapkan kebatnya, yang di mana guru perlu mengubah cara berfikir. Guru mestilah melaksanakan pembelajaran haruslah berpusatkan kepada murid juga. Tidak berpusatkan kepada guru sahaja, berpusatkan kepada murid sahaja. Murid juga. Memotivasikan murid berkomunikasi secara berkesan. Pemantauan dari pihak bertanggungjawab untuk melihat pelaksanaan pentaksiran. Memastikan setiap murid melibatkan diri secara aktif dalam PNP, memberi peluang murid berbincang, bertanya dan memberi pendapat mereka supaya mereka itu boleh memberi pendapat sendiri dan mereka dapat mengeluarkan idea-idea yang baru. Seterusnya ialah mengemukakan soalan membina, memimpin, terbuka serta menggalakkan penaakulan serta berfikir aras tinggi, iaitu kebat. Baik, seterusnya ialah cadangan penambahbaikan dalam kebat. Baik, yang pertama ialah menyediakan guru yang mahir menerapkan kemahiran berfikir aras tinggi kebat. Baik, sekolah mestilah menyediakan kursus ataupun latihan terutamanya kepada guru pelatih supaya guru itu sentiasa komited mencipta sesuatu yang baru, dan mereka dan perbincangan sesama guru dapat melaksanakan kebat tersebut dalam pentaksiran bilik darjah. Baik, seterusnya ialah memahami konsep item kebat dalam pentaksiran, di mana kemahiran inference dan penaakulan kritis ini seperti contoh membuat kesimpulan tentang sesuatu pengetahuan yang baru yang diperoleh atau dipelajari. Pelbagaikan tahap aras pemikiran supaya
dapat mentaksirkan aras pemikiran yang domain kognitif yang pelbagai. Okey, baik, seterusnya ialah pelaksanaan kaedah, iaitu kaedah pentaksiran yang pelbagai menerusi konsep kebat, yang di mana guru itu boleh mempelbagaikan lagi kaedah menerusi konsep kebat. Sebagaimana contoh, kemahiran membuat kategori, yang di mana kemahiran ini memerlukan keupayaan pelajar untuk membina kefahaman tentang perbezaan yang wujud dalam sesuatu kandungan. Ada yang lain pula ialah kemahiran membuat ramalan, iaitu kemahiran ini pula ialah mengendalikan perkara yang dijangka berlaku daripada pendekatan yang digunakan melalui tema-tema yang ditetapkan. Baik, seterusnya pula ialah memperluaskan kajian atau penyelidikan tentang amalan kebat dalam pentaksiran. Hal ini kerana menggalakkan peluang atau ruang untuk kajian dan penyelidikan amalan kebat di kalangan guru atau guru pendidikan Islam, sama ada di peringkat sekolah ataupun peringkat yang lebih tinggi. Baik, seterusnya ialah membuat perbincangan atau perjumpaan bersama ibu bapa tentang pengenalan kebat ini. Guru itu boleh berjumpa bersama ibu bapa supaya mereka dapat guru ini dapat mengenalkan apa itu kebat kepada ibu bapa. Pihak sekolah membuat satu perbincangan ini bersama ibu bapa tentang kepentingan mengamalkan kebat dalam pentaksiran, yang merupakan dan ia merupakan persediaan awal penerimaan dan pengalaman kebat di rumah. Baik, mari pula kita lihat iaitu contoh-contoh soalan kebat untuk sekolah menengah. Saya lampirkan 3 contoh soalan kebat. Baik, untuk rumusan sistem pendidikan kini, khususnya dalam kebat, iaitu kemahiran berasaskan aras tinggi, merupakan kemahiran yang perlu diterapkan dengan lebih efektif dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah tersebut. Baik, ianya memerlukan kaedah yang khusus, yang di mananya guru tersebut perlu mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi dalam kemahiran berasas aras tinggi ini, iaitu kebat. Guru juga perlu memastikan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang digunakan berasas tinggi, dan juga perlu merancang penerapan kebat tersebut. Baik, bagi membiasakan murid dengan soalan kebat, guru hendaklah sentiasa memberikan soalan berbentuk kebat semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Semakin banyak soalan kebat, semakin luas tahap pemikiran seorang murid itu. Baik, soalan kebat ialah soalan yang menguji menguji kemahiran berfikir murid pada tahap analisa. Di samping itu, guru perlu mempelbagaikan lagi aktiviti yang melibatkan penyelesaian masalah semasa PDPC di bilik darjah.
Iaitu dalam konteks ini juga murid perlu meneroka cara penyelesaian secara lebih mendalam untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Baik, sekian, terima kasih daripada saya.